Okay, so walaupun saya tak nafikan filem Dabbe The Possession ni memang best. Memang saya rasa kalau dia buat 4 jam pun saya sanggup tengok kan. Tapi sebenarnya sebab saya bercakap atas dasar ilmu, jadi bila kita kritik, kita kena seimbang lah. Kena keluarkan benda yang baik, dan dalam masa yang sama kita kena keluarkan benda yang buruk. Jadi apa benda-benda orang kata apa, elemen-elemen ataupun item-item yang kurang elok, yang buruk dalam filem Dabbe The Possession? Okay, yang pertama pasal hujah tu lah. Okay, sebab bagi saya dia bukan benda kecil. Cuma dia bukan orang kata apa benda yang kita nak highlight lah. Sebab macam hujah, dia orang agama. Jadi bila orang agama ni, orang kata apa, janganlah buat benda-benda yang pelik-pelik. Contoh macam salam perempuan kan. Sebab dalam tak silap saya, dalam filem Dabbe The Possession ni 2 kali disalam Ebru tu. Ebru tu hulur tangan, dia salam. Jadi memanglah orang kata apa, benda tu bukanlah benda yang kita nak highlight sangat, tapi mungkin dia akan menimbulkan benda yang tak bagus lah. Sebab hujah ni dia orang agama, sepatutnya orang agama ni kena jagalah benda-benda macam tu kan. Okay. Dan juga kalau kita nampak sepanjang diorang punya journey ni, okay, hujah tu dia berdua je. Dia berdua je dengan Ebru. Jadi tak bagus lah sebenarnya. Walaupun kita nampak benda tu dia ada, orang kata apa, benda tu darurat, benda tu penting, tapi sepatutnya mungkin lagi elok lah kalau orang kata apa, Ebru ni, sama ada Ebru ataupun hujah ni bawa lah peneman seorang kan, supaya tidak bertiga. Itu yang bertiga itu yang jin dia jadi bertiga tu. So benda ni bagi saya benda ni benda yang bukan highlight dia, tapi sepatutnya kena ada satu representatif orang agama yang bagus lah, yang kena jaga benda macam tu. Okay, apa lagi? Okay, yang kedua, okay, macam saya kata tadi, disebabkan filem seram ni dia merupakan representasi masyarakat. Okay, dan juga bila filem seram Turki macam Dabbe The Possession ni, bila dia menggunakan tema jin sebagai dia punya elemen seram dia, jadi dia memaparkan banyak benda-benda baru. Contoh macam jin duduk sini, jin ada kaum, jin ada bla bla bla. Jadi persoalannya agak timur adalah benda tu betul ke? Betul ke benda tu? Kan? Ataupun benda itu hanya sekadar, orang kata apa, hanya sekadar penyedap cerita je. Jadi benda ni saya tak cari lagi lah. Sebab yelah, kita tengok filem tu untuk review, bukan untuk kita nak buat kajian. Tapi insyaAllah saya akan masukkan dalam kajian, dan kita akan tengok, insyaAllah saya akan cari betul ke setiap, contoh dia kata dia letak nama orang, dia macam dia buat quotation, citation, nama ni menyatakan bla bla bla. Jadi betul ke nama itu ada, dan juga betulkah benda betul-betul betul-betul, adakah dia cakap pasal jin tu betul? Jadi lagi-lagi pula bila disanakan dengan nama agama, Islam kata macam ni, dalam Quran kata macam ni, nampak? Jadi adakah benda itu betul? Okay, itu yang pertama. Yang kedua pula, sebab sekarang ni saya perasan kita dipersembahkan dengan style ruqyah yang berbeza. Contoh macam kalau tengok dalam filem Munafik 2 kan, contoh macam kalau kita tengok babak, orang kata apa, babak Ustaz Adam lawan dengan Maya Karin, Sakinah yang dirasuk oleh jin Yahudi. Kita nampak dia guna apa? Dia just guna orang kata apa, ayat-ayat banyak, verse Al-Quran ni banyak, ada juga petikan daripada hadis. Kemudian dia guna tangan, dia bawa tangan macam ni kan. Kemudian dah sekali tu dia ambil daun bidara, dia macam sembelih, betul tak? Okey. Jadi dalam filem Dabbe The Possession ni kita dipersembahkan dengan gaya baru. Contoh macam guna ikan kan, guna ikan dalam kolam. Dan juga yang paling, orang kata apa, yang paling pelik tu macam bila diguna, okey, dia ambil satu kain dan dimasukkan kain tu dalam kepala kan. Jadi kalau kita tengok dalam perubatan Islam, adakah itu etika yang betul? Sebab apa? Sebab pesakit ni perempuan. Jadi bila kita masukkan kepala kita dalam tu, jadi mungkin ada benda-benda yang berlaku yang orang tak nampak. Mungkin kalau na'udzubillah, mungkin orang tu dia cong lah, dia raba ke perempuan tu, dia cium ke perempuan tu. Jadi orang tak tahu. Jadi itulah yang saya rasa menyebabkan, orang kata apa, yang menyebabkan kenapa orang Rod ataupun Ebru selaku saintis, selaku orang sains, dia menolak benda tu. Dia kata dia tipu lah apa semua kan. Jadi betul ke benda tu? Betul ke cara perubatan macam tu? Sebab itulah orang kata apa, dia perlunya, orang kata, adakah perubatan-perubatan Islam yang melibatkan jin dan syaitan ni, adakah dia orang ada berbeza cara dia? Maksudnya macam dia guna, contoh macam dalam filem Dabbe The Possession dia guna apa? Guna cermin lah, benda semua. Adakah benda tu betul?
Itu benda yang kita kena bincang dalam benda tu. Okey. Contoh macam apa? Contoh macam Hoja kata kalau seseorang yang dirasuki jin ni, dia akan sentiasa nampak bermimpi mata satu, ataupun ada penulisan mar'ah ni maksudnya cermin, tu yang cermin. Jadi adakah benda itu betul berlaku hakikatnya? Jadi sebab bila filem yang dia buat ala-ala macam dokumentari ni, kita takut benda tu orang akan ingat betul. Jadi macam mana pula kalau dia saja tidur kan, tiba-tiba dia mimpi ada benda tu, ada dia nampak mata satu, adakah itu tanda dia rasuki jin? Jadi benda tu yang kita kena tengok betul-betul lah. Okey. Apa lagi seterusnya? Seterusnya yang ni benda yang saya rasa macam yang menyebabkan kata apa, rating saya terhadap filem Dabbe Deposit ni jadi jatuh. Sebab apa? Sebab kekalahan orang baik. Jadi saya berpendapat sebuah filem Islam, ini pendapat saya, sebuah filem Islam dia seharusnya dia kena berakhir, tak kisahlah apa jua jenis ending pun, tapi seharusnya dia perlu berakhir dengan kemenangan orang baik. Okey? Sebab kita faham dalam filem-filem seram ni dia akan ada dua golongan. Dia akan ada golongan hak ataupun golongan yang baik, dan juga golongan yang batil, golongan yang jahat. Jadi saya berpendapat sebuah filem Islam, lagi-lagilah filem seram Islam, filem seram yang berunsurkan Islam, lagi-lagilah orang yang baik kena menang. Jadi bila saya tengok filem ni, saya rasa macam nampaknya macam saya fikir Hoja Faruk dia akan berjaya lah, kata, sebab dia dah berjaya selesaikan, dia dah berjaya keluarkan, bahkan dia dah berjaya bunuh jin, satu jin yang dalam badan Kubra tu dia dah berjaya bunuh. Jadi saya fikir mungkin cerita ni dia akan berakhir dengan kemenangan Hoja Faruk akan menang. Tapi malangnya Hoja Faruk kalah. Apa yang berlaku? Hoja Faruk jatuh, dia kena tolak dalam perigi. Lepas tu orang Rafika dan juga Esra balik batu dekat dia kan. Sedangkan dia cedera, akhirnya cedera parah, dan dia juga kena anemisia. Bayangkan untuk watak yang sepenting itu, dia kena amnesia. Jadi sia-sia lah. Jadi sepanjang 2 jam lebih tengok tu sia-sia je watak Hoja Faruk tu dipersiakan sebegitu saja. Disebabkan apa? Disebabkan amnesia tadi tu. Jadi sedih lah kan, sedih. Macam itulah. Jadi kita nampak kekalahan orang baik, dan juga dia berakhir dengan apa? Dengan akhirnya Ebru, disebabkan Ebru tu dia tanam yang hidup dalam keranda, dan akhirnya perlahan-lahan jin mula datang untuk mengambil badan Ebru. Jadi kita akan terfikir, adakah satu-satunya cara untuk menyelesaikan isu ini, isu ini adalah dengan memberikan badan Ebru kepada kaum-kaum jin tu? Itu benda yang kita kena fikir. Adakah itu satu-satunya cara? Jadi apa guna? Jadi kalau itulah betul, sekiranya betul, jadi apa gunanya ada peranan Hoja Faruk? Dan adakah dengan kehebatan orang macam Hoja Faruk menggunakan ayat Quran, menggunakan rukyah Islamiah, tetap tidak berjaya juga, bahkan perlu mengorbankan seorang yang tidak berdosa? Itu benda yang kita kena fikir. Nampak? Kita kena fikir benda tu. Sebab itulah sepatutnya tengok. Betul lah saya berpendapat filem Dabbe Deposit ni sepatutnya dia kena berakhir dengan Hoja Faruk tu berjaya bebaskan. Kemenangan Hoja Faruk tu dengan pertolongan Allah SWT, akhirnya Hoja Faruk berjaya menyelamatkan Kubra daripada sumpahan tu. Itu saya rasa ending yang paling bagus. Tapi apa yang berlaku? Mati. Ebru mati, dia jadi diganti badan dia. Lepas tu Hoja Faruk kena amnesia. Jadi itulah menyebabkan yang saya rasa ralat sangat, menyebabkan rating saya tu jatuh. Saya rating Dabbe Deposit untuk bagi saya tu jatuh. Macam tu. Apa lagi? So saya rasa itu saja. Itu saja saya rasa. Yang kena pula, saya dah cover juga kritikan, saya dah mengeluarkan apakah unsur-unsur baik, dan kita dah komen, dan juga saya juga dah mengeluarkan unsur-unsur yang buruk, yang kurang elok lah. So kita dah sampai dah kepada penghujung video, iaitu apakah sebenarnya kesimpulan. Apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia adalah, pertamanya filem Dabbe Deposit ni dia memberikan nafas baru pada filem seram. Walaupun dia filem lama 2013, sekarang dah 2021. Apa yang nafas baru tu? Pertama, kita perasan mutakhir ini dalam area 5-6 tahun sekarang ni, majoriti filem seram
dia punya seram tu seram yang dipaksa, faham tak? Seram yang dipaksa. Apa contohnya? Ada jump scare ataupun makeup hantu yang menyeramkan, kan. Jadi padahal plot biasa-biasa je. Plot tak seram pun, kan. Jadi orang jadi seram. Seram. Jump scare. Seram lah. Sebab jump scare kan, benda yang kita tak sangka. Jadi sebab itulah saya berpendapat, kalau filem seram ini dia seram sebab jump scare, seolah-olah macam kita buat filem komedi, filem kelakar, tapi kita letak background orang gelak, macam TikTok Cina tu kan. TikTok Cina tu kan, dia tak lawak pun TikTok Cina tu, cringy je, tapi dia letak kelakar, orang gelak gitu kan. Itulah pendapat saya lah. Jadi filem Double Position ni dia tidak bergantung sangat dengan jump scare. Orang kata apa, dia lebih kepada macam tiba datang, macam tu lah. Tak adalah jump scare apa pun, dia tiba datang, macam tu lah. Jadi orang jadi seram disebabkan cerita tu, plot cerita tu jadi seram. Okay, apa lagi? Okay, kemudian dia tambah pula, sebab sekarang ni orang bila dia dah buat filem seram, apa dia buat? Cara nak bagi seram, okay, last kali tu diinspirasikan daripada kisah benar. Itu yang jadi seram kan. Okay, so itu yang pertama lah, nafas baru filem seram lah. Jadi sebab itulah saya syorkan kepada pengarah filem seram, cubalah, orang kata apa, janganlah terlalu bergantung kepada jump scare. Jangan bergantung sangat kepada, orang kata apa, kedetailan hantu tu. Bergantung dengan plot. Buat plot yang seram, kan? Kaitkan dengan isu-isu semasa, ilmu hitam ke apa benda kan. Kaitkan macam tu, InsyaAllah orang akan jadi seram, meremang je, bulu roma. Okay, gitu. Okay. Dan juga walaupun ada juga beberapa kawan saya dan juga beberapa follower saya, dia kata filem klise je. Dia kata klise. Sebab apa? Sebab apa? Contoh macam kisah orang yang minta tolong kepada elder lain, apa lagi macam dendam, masa dengki kan. Okay, memang saya tak nafikan part tu di klise lah. Sebab masalahnya dia bukan klise bagi saya. Masalahnya itulah orang kata apa, elemen ataupun tema filem seram. Tema apa? Tema dendam, adanya orang nak balas dendam, adanya tema orang dengki, orang hasad dengki. Itu bagi saya benda biasa lah. Ataupun contoh macam apa, macam minta tolong daripada benda-benda selain Allah Ta'ala, minta tolong daripada jin syaitan, lepas tu makan balik diri. Jadi bagi saya benda tu dia tidak klise. Tapi dan even kalau dia klise pun, dia disampaikan dalam bentuk yang beza. Itu yang kita nak. Dia klise ni, istilah klise ni bagi saya, kalau benda tu macam alah ni benda common, benda yang dah boleh teka kan. Itu macam filem drama Melayu kan, klise kan, dah tahu dah ending semua. Itulah. Okay, so apa lagi? Okay, kesimpulan yang kedua adalah disebabkan filem Double Position ni dia adanya unsur-unsur Islam. Jadi bila adanya unsur-unsur Islam, maka macam saya kata tadi, dia perlu menunjukkan seberapa banyak moral yang baik, seberapa banyak ibrah, pengajaran yang baik. Contohnya macam apa? Okay, jangan guna ilmu hitam. Ilmu hitam akan makan diri. Jangan takut pada jin dan syaitan. Kita lebih baik daripada mereka dan sebagainya. Okay, so baguslah. Jadi dalam filem Double dia dapat markah dekat situ. Tetapi apa yang teruknya? Yang teruknya adalah kita jangan lupa ibrah ataupun moral yang baik, dia perlu bersama datang dengan konsep yang baik. Contoh macam kalau dalam filem Makmum contohnya kan. Macam filem Makmum, dia memaparkan, dia guna konsep, roh Ningsih ni dia mati. Ningsih mati sebab kebakaran. Dia tak mati, dia cedera. Kemudian Kinanti dan juga Selamat kebumikan dia hidup. Kemudian roh Ningsih tu tak tenang, dibangun, dia balas dendam. Jadi konsep ni salah. Mustahil seseorang yang dah mati bangun balik nak balas dendam. So itu konsep yang salah. Jadi sesebuah filem Islam, lagi-lagi filem seram yang berunsurkan Islam, dia perlu memaparkan konsep yang betul. Moral saja tak cukup, dia perlu ada moral yang baik plus konsep yang betul. Okey, contoh macam filem Double ni, filem Double Position ni, contoh macam orang yang baik kalah, kemenangan menang kan. Okey, tak ada cara lain nak selesaikan masalah ni melainkan dengan korbankan Ebru yang tidak bersalah, serahkan badan dia untuk diganti balik. Jadi konsep-konsep ni konsep yang tidak tepat, menunjukkan bahawa macam tak guna lah. Hoja Faruk tak guna lah. Tak guna Hoja Faruk tu datang kan, bawa dia punya buku dia semua. Tak guna lah benda tu kan. Disebabkan apa? Disebabkan dalam filem ni menunjukkan untuk menyelesaikan isu ni kena guna benda-benda yang berlawanan dengan syarak. Jadi konsep yang salah lah kan. Konsep yang salah. Okay.
Dan apa lagi? Okey, dan last sekali kesimpulan daripada saya adalah kita nampak di sini orang kata apa, ada lah cabaran-cabaran filem lah bila kita nak buat filem serang Islam ni, kita nak guna jin dan sebagainya kan. Jadi menyebabkan orang akan fikirlah macam Islam ni agama yang ada jin. Agama yang seram kan. Jadi tak naklah konsepnya tu. Jadi sebab itu tak pelik lah. Sebab kalau kita tengok filem-filem barat contohnya, sebab ialah barat ni dia bukan Islam, jadi dia kurang buat cerita macam ni, betul tak? Cerita yang gunakan jin, ataupun cerita yang bila orang ni kena rasuk, okey, ada datang paderi dia, kurang, betul tak? Sedangkan Islam, filem-filem seram yang busuk Islam, majoritinya macam tu. Bila ada orang kena rasuk, mesti akan datang ustaz, hojah, imam, abu semua kan, dan semua kan dia menggunakan ayat Quran. Jadi orang akan fikir macam, seram gila kan, jin ada dalam agama Islam ni, ada jin dalam agama lain tak ada. Itu yang menyebabkan orang akan salah faham lah benda macam tu. Jadi sebab tu saya perasan sebaiknya adalah jangan bila orang nampak jin-jin ni jin-jin ni hantu-hantu dalam bab Islam ni, bukan. Sebabnya apa yang saya nampak adalah ruqyah tu kena penting. Contoh, bila berdepan dengan benda-benda yang kesukaran, benda-benda maslahat, benda-benda yang masalah, masyaqqah ni, kita bacalah ayat Quran untuk perlindungan kita. Itu betul-betul. Tapi kalau kita ketengahkan konsep-konsep dia ni kena rasuk, jin Islam, jin Yahudi lah apa semua kan kena rasuk. Lepas tu kita pun gunakan istilah-istilah yang pelik-pelik semua kan. Jadi menyebabkan orang akan fikir Islam ni agama-agama yang seram. Kena kacau ni orang Islam je. Itu orang takut orang masuk Islam. Sebab apa? Sebab hantu jin dan syaitan ni dia kacau orang Islam je. Orang kafir dia tak kacau. Jadi benda ni yang kita kena ubah lah. Benda yang kita kena ubah. Dan apa lagi? Dan saya perasan dalam filem Dabbe The Possession ni, dia ada juga dia menggunakan pandangan-pandangan lah. Contoh macam apa dia katakan internet kan. Sebab apa? Sebab dia cuba mengkaitkan Dabbe, sebab dia kata Dabbe ni ataupun Dabbatul Ard. Dia asalnya Adabbah kan. Adabbah ni merupakan salah satu makhluk yang akan datang pada hari kiamat. Dan menurut Hojah Farouk, dia kata apa? Dia kata nanti Dabbe ni dia akan datang dia akan memenuhi rumah umpama sarang. Dia kata sama tak macam sarang laba-laba? Sama tak macam internet? Sebab internet kan WWW kan, World Wide Web. Nampak dia ada teori konspirasi kat situ. Jadi macam tak syok lah macam tu kan. Dari teori konspirasi ni, sebab internet ni benda yang bagus. Dia rahmat untuk kita kan. Kalau tak internet tak dapat juga korang tengok video ni, betul tak? Itulah. Dan juga sebab itulah cabaran-cabaran filem seram Islam. Dan apa lagi, kadang-kadang tu macam ada juga benda-benda yang korang elok lah. Kita macam ada juga babak Ebru ni dia buka baju kan. Sebab apa? Sebab ada surat dalam dia punya baju dalam, dia punya bra dia, betul tak? Jadi macam tak bagus lah benda macam tu. Jadi benda ni kita kena kurangkan. Kalau boleh tak ada langsung lah. Okay, so overall saya memang berpuas hati dengan filem ni. Memang saya suka sangat filem Dabbe The Possession ni, disebabkan dia memberi nafas baru. Dan juga saya tak pernah tengok filem Turki. Biasa dengar filem suci lah apa semua kan, tapi tak biasa dengar tapi tak tengok lagi. Jadi bila saya tengok ni macam wow, ada konsep yang baru, konsep yang segar kan. Jadi overall saya berpuas hati lah. Cuma beberapa elemen yang menyebabkan saya jadi sedih dengan filem ni, contoh kekalahan Hojah Farouk. Lepas tu Ebru yang terpaksa ditukarkan dengan badan Ebru tu kena tukar supaya jin dalam badan Kubra tu boleh keluar. Jadi macam saya sedih lah dengan benda macam ni. Sebab apa? Sebab konsep tu salah. Konsep tu salah. Bukan saya nak kata bukan saya nak kata tak boleh ataupun tak boleh lah, yang baik je kena menang, jahat tak boleh menang. Memang dalam realitinya ada juga kejahatan yang menang. Tetapi kita ni selaku filem Islam, kita perlu memberitahu, sebab sekuat mana pun kebatilan, yang hak akan menang di akhirnya. Itu benda yang kita nak sampaikan lah. So saya berpuas hati dengan filem Dabbe ni, sangat menarik dan seronok. Cuma itulah, kalau siapa-siapa yang agak-agak macam lemah semangat tu tak nak tengok. Sebab apa? Sebab filem ni mungkin faktor sinematografi, sebab dia guna gambar tak lawa, gambar-gambar video yang bakal orang jadi pening lah apa semua kan. Tapi tak apa, kita tengok filem seram ni, kita jangan takut. Kita niat sebab kita hiburan, kita nak tengok. Dan hiburan ni hiburan yang bermanfaat. Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita buang lah. So apa pandangan korang? Korang bersetuju dengan apa yang saya cakap ni? So boleh bagi pandangan korang dekat komen dekat bawah. Dan insyaAllah stay tune untuk video saya seterusnya. InsyaAllah saya akan
review satu filem baru di Malaysia. Filem seram juga yang bersukan Islam, dan insya-Allah terima kasih disebutkan, minta maaf video saya sangat panjang. So komen dekat bawah apa pandangan korang pasal filem Dabbe di posisi ni, dan juga review saya, kritikan saya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas sokongan. Alhamdulillah bertambahlah juga saya punya subscriber saya. Terima kasih juga view video, dan juga jangan lupakan share, like, share, subscribe, dan komen. InsyaAllah kita jumpa pada video yang akan datang. Terima kasih. Majulah filem seram Islam untuk Islam, dan perlulah adanya moral yang baik dan juga konsep yang betul. Wallahualam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.